Muka surat 146. Dan sudah masuk dalam adat istiadat lah. Hari ini adat kahwin ni. Gaji bos. Jadi tetamu kerajaan. Saya tetamu Tuhan je. Tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan jalan mereka yang menuju kepada Allah. Alhamdulillah, kita telah banyak kitab yang telah kita tamatkan. Kita sekarang ini telah masuk kepada bahagian yang kedua, adab kebiasaan. Adab yang awal kita bincang tentang adab makan, berkumpul, menghadap hidangan, bertamu dan seumpamanya telah selesai. Sambungan kita dalam bab yang ke-9, Kitabun Nikah wa Adab wa ma yata'allaqu bihi. Kitab tentang adab-adab nikah, perkahwinan, adab-adab dan segala yang berkaitan dengannya. Jadi alhamdulillah, nikah ini menjadi satu sunnah yang telah diamalkan oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika datang 3 orang pemuda ke rumahnya, yang salah seorang daripadanya mengatakan, saya tak mahu kahwin sebab nak beribadat kepada Allah, maka dia telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku orang yang paling baik di kalangan kamu, tetapi atazawwajun nisa, aku berkahwin dengan isteri-isteriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa dia tak suka dengan sunnah aku ni, orang ni bukan pengikutku. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang arahan wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Kawinkanlah orang-orang yang tidak ada suami di kalangan kamu. Itu ayat-ayat yang menunjukkan kepada perkahwinan. Hasil daripada ayat-ayat dan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut sedemikian, maka para ulama bersepakat bahawa hukum berkahwin adalah sunat. Yang ini tak ada orang pertikai. Masalah sunat ni tak ada orang pertikai. Kahwin satu sunat dan sunnah. Cuma mungkin berbeza di antara sunat dengan sunnah. Sunnah tu tak ada orang pertikai. Tapi perbincangan tentang sunat, adakah dia jadi wajib? Tengok dalam catatan di bawah, nota kaki dia tu. Bahkan sebahagian mereka berpendapat hukumnya adalah wajib. Ada ulama mengatakan hukum berkahwin itu wajib, bukan sunat. Berdalilkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda, sesiapa di kalangan kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin. Jadi hadis ini dalam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan haza amrun. Faqalu, kata ulama, hadis itu daripada Ibnu Mas'ud. Qalu, kata para ulama, haza amrun, ini arahan.
Apabila arahan, maka dia menjadi wajib kecuali apabila ada dalil lain ataupun qarinah lain, evidence lain yang menunjukkan dia tidak jadi wajib. Itu pandangan yang mengatakan wajib, tetapi yang sepakatnya semua kata ia ni sunat. Kalau kita lihat dalam kitab fiqh, hukum berkahwin ni terbagi seperti rukun taklifi dia panggil. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh dan ada yang haram. Itu pembahagian di dalam sudut hukum. Orang yang wajib iaitulah orang yang sudah mempunyai kemampuan dan berkeinginan untuk kahwin. Bahkan kalau dia tak kahwin, memberi kesan yang bahaya kepada dia. Mungkin terjebak dengan perbuatan yang tidak baik, maka pada waktu itu kahwin wajib, bukan lagi sunat. Orang yang sunat ni iaitulah orang yang ada kemampuan tapi tidaklah ada keinginan dan tidak membahayakan. Bahkan orang yang haram kahwin ni, kalau dia kahwin, dia tak ada kemampuan dan dia kahwin beri mudarat, tak ada kemampuan zahir dan batinnya. Itu bahagian yang panjang disebut oleh para ulama. Cuma dalam kitab kita ini, dalam kitab Mukhtasar Minhaj ini, dia tak bawa perbahasan panjang tentang perkara yang furu', yang cabang. Sebab yang kita nak di sini iaitulah adab dan hikmah di sebalik sesuatu perundangan. Jadi kita terus akan pergi kepada maghza ataupun isi kandungan kitab ini. Ia mempunyai banyak kelebihan dan faedah. Ini untuk orang-orang muda lah ni, kan? Orang-orang hak sudah ada dah tu. Untuk anak-anak lah perbincangan ni. Nah, mau ambil kesempatan pula kan, setelah pula saya balik-balik minggu depan tak nak mari dah, dia kata kacau. Yang antara faedahnya, minha al-walad. Tujuan orang berkahwin nak anak. Itu faedah yang paling besar. Utamanya, di antaranya, tujuan perkahwinan ialah mengekalkan keturunan. Sesiapa yang melakukannya, dia akan memperolehi cinta Allah kerana berusaha mengekalkan keturunan manusia. Dia juga akan memperolehi cinta Nabi SAW kerana dapat meramaikan umat baginda yang menyebabkan baginda berbangga dengannya kelak. Tengok. Kahwin kena niat ni. Jangan kata, kenapa kahwin? Seronok, suka-suka. Kalau lagu tu, sama kita dengan lembu. Lembu pun suka juga dia dah. Tapi ada matlamat kita, iaitulah yang pertama, Allah suruh kita berkahwin. Yang kedua, Nabi kita, Nabi kata, tazawwajul walud al-wadud, fa inni mukathirukum bikumul umam yaumal qiyamah. Kahwinlah dengan perempuan yang bersifat al-wadud, kasih sayang, walud, yang banyak, ramai anak. Jadi kita nak cari orang ni, kena tengok keturunan dia tu ramai anak. Berapa adik-adik dia? 10. Ni yang terbaik. Jangan pula yang tak ada anak tu, jangan tengok. Mungkin ada setengah orang ni tak ada anak seorang dua orang. Tapi tengok nenek dia. Mak dia tak ada, nenek dia pula. Sebab sulalah keturunan ni dia naik sampai beberapa tapis. Jangan pula tengok satu je, satu tak adil. Kata mana boleh dia ni anak seorang je. Ya, kebetulan mak dia kahwin lambat, berapa dapat seorang. Tapi keturunan dia, Masya Allah, anak ramai. Jadi kita penilaian tu biar penilaian yang betul. Nabi kata, fa inni mukathirukum, aku berbangga dengan kamu umat-umat yang lain pada hari kiamat, sebab ramainya umat dia. Nabi nak supaya ramai umat dia, ramai pengikut dia, dan ramai ini memberi kelebihan yang besar kepada Nabi SAW, kerana dalam hadis Nabi mengatakan, umat aku masuk syurga 1/2 daripada penduduk syurga seluruhnya, 1/2 daripada umat Muhammad SAW. Gembira tak kita? Sebab peluang besar untuk kita masuk dalam syurga. Melalui anak, dia boleh mengharapkan keberkatan doa anak yang saleh atau syafaat sekiranya dia mati semasa kecil. Manakala kita ni dalam dua keadaan. Anak kita mati kecil, kita dapat syafaat budak. Kalau dia dah besar, dia dapat berdoakan pada mak ayah dia, maka itu satu peluang yang besar untuk menaik tarafkan ibu bapa. Hari ini mak ayah kita masih ada ke tak ada?
Ada yang masih ada yang sudah tidak ada. Mak ayah yang sudah tidak ada, ambillah peluang yang besar semasa kita hidup atas dunia ni, sebelum datangnya wisil penamak tu. Dengan apa kita buat? Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ampunkan aku dan dua ibu bapa. Jangan bakhil dengan mak bapa. Tak suka dengan mak ke, benci ke, setengah orang ni dia kelahi dengan mak dia sendiri. Tak, dia pergi kawan dengan orang lain. Tak, doa mesti. Setara mana hebatnya orang lain buat baik dengan kita, kita kena ingat nyawa yang ada dalam tubuh kita, kita dapat melalui mak kita yang kita anggap tak baik. Tak usah duk argue setara mana hebat. Mak saya tak baik dengan saya, bahkan campak saya beri pada orang pula, contohnya kan. Dia marah, berdendam dengan mak dia. Kenapa beri saya pada orang? Mak angkat saya yang saya hidup hari ni baik sekali, beri harta, beri itu, beri ni. Saya tanya dia, baik setara mana orang lain pada mak sendiri, mereka tidak dapat memberi nyawa kepada awak. Tak situ barulah kita terasa bahawa besarnya nikmat Allah Ta'ala beri melalui mak ayah kita. Faedah yang kedua, dapat memelihara diri dari godaan syaitan dengan menolak segala kehendak dan dorongan nafsu. Ia dapat menenangkan jiwa dan menjinakkannya melalui pergaulan dengan isteri. Yang ni memang betul. Sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab dia yang panjang, Ihya ini, dalam bab ini, dia kata nafsu manusia tak akan selesai apabila kita tak beri hak dia nak. Mana kalau dia kata nak kahwin, kita tukar. Anak nak kahwin, mak dia kata mari kita pergi melancong, tengok sana, tengok sini, beli tu, beli ni. Dia tak akan selesai kecuali dapat apa yang dia nak. Jadi dengan perkahwinan itu dapat memelihara tahsin minas syaitan, memelihara diri daripada godaan syaitan dengan menyelesaikan kehendak nafsu yang ada dalam diri manusia. Ia dapat menenangkan jiwa, jiwa pun jadi tenang, taklah berpusing sana sini, dan dapat menjinakkan nafsu dengan pergaulan dengan isteri. Yang ketiga, dapat menenangkan hati dari memikirkan tentang urusan rumah tangga dan kerja-kerja yang membebankannya, seperti memasak, menyapu, membersih bekas-bekas dan menyediakan keperluan hidup. Hak ni zaman sekarang ni jadi ke tak tahu ni. Sebab masing-masing keluar. Kadang-kadang suami tak keluar rumah, bini pergi dah. Nah, tapi tak apalah. Yang pentingnya asas tu ada. Asalnya bila ada isteri tu, ada orang yang bantu kat rumah tu dah. Jika berseorangan, sudah tentu seorang itu sukar untuk melakukannya. Jika dia mengurus kerja-kerja rumah tersebut, suami nak urus kerja rumah juga, dia akan menghabiskan banyak masanya di situ dan tidak berpeluang untuk mencari ilmu dan mengerjakan amalan. Betul ni kita tengok. Pasal itulah saya duduk perhati, bila kita pergi haji, siapa di Mekah yang aktif pergi masjid, yang kuat beribadat ni, laki ke perempuan? Jawab derang belakang. Sampai orang lelaki mengadu. Dia kata, Ustaz, tajuk ceramah ni sebut sikit tanggungjawab isteri tu. Dia kata, apa pasal masalah apa abang ni? Dia kata, selalu je pergi masjid, tinggal saya kat bilik. Dekat Mekah dia main lagi suami. Jadi bila kita tengok isteri, dia ambil peluang. Di rumah dia banyak tanggungjawab. Anak lagi, dapur lagi, rumah dia lagi, kena jaga suami lagi. Di Mekah ada bilik lain-lain, kau duduk kat sana, senyap dia dah. Jadi dia ambil peluang pergi masjid. Allah. Tapi memanglah salah satu daripada motivasi kita di awal-awal ketibaan jemaah tu, kita sebut tanggungjawab isteri di sini masih lagi terpakai, walaupun duduk di bilik yang berlainan. Sebab kalau tidak, saya kena sound lah. Kata Ustaz suruh orang pergi masjid, dia tak tahu tanggungjawab suami tak sebut. Cerita lain tu nanti balas dalam 4 kursus haji nanti. Jadi kalau suami ni menguruskan kerja rumah, tak sempat lagi menuntut ilmu dan mengerjakan amalan, kerana itu isteri salihah akan dapat membantunya dalam perkara agama dengan melakukan kerja-kerja tersebut.
Ini kerana jika perkara tersebut tidak dapat dilakukan dengan sempurna, ia pasti mengganggu dan meresahkan hati. Menarik dia punya faedah. Faedah yang keempat, membantunya mujahadatun nafs. Membantunya bermujahadah melawan nafsu dan melatihnya dengan sifat tanggungjawab dan kepimpinan. Kita nak belajar jadi pemimpin, kena ada isteri. Kalau tak ada isteri, memang kita rasa kita hebat. Tak so kira lah dia pendakwah ke, ahli motivasi ke, menteri ke, ahli perniagaan ke, kena ada isteri baru boleh. Sehingga satu asar diriwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata la yatimmu nusukun nasiki hatta yatazawwaj. Ahli ibadat pun tidak sempurna kedudukan dia sehingga dia kahwin. Manakala kahwin ada isteri dan dia boleh masih boleh beribadat, orang itu hebat. Begitu juga mendidiknya dalam menunaikan hak-hak ahli keluarga serta bersifat sabar dalam menghadapi tingkah laku dan kerana mereka yang menyakitkannya. Ini minta maaf lah. Kena syarah ke tak payah syarah ni? Syarah. Saya takut muslimat marah hari ni. Si hati ustaz cakap macam tu kan. Tapi kalau tak syarah kan payah faham pula kan. Jadi suami kena, bila nak kahwin, kena bertanggungjawab, awal-awal lagi bersedia untuk bersabar. Di samping itu, dia berusaha memperbaiki dan membimbing mereka ke jalan agama. Bekerja bersungguh-sungguh mencari rezeki halal untuk mereka dan tanggungjawab mendidik anak-anak. Semua perkara tersebut mengandungi kelebihan yang sangat besar. Ini kerana ia adalah tanggungjawab dan tugas kepimpinan. Jadi, bila suami ada isteri, bermakna dia menjadi pemimpin dalam rumah dia. Bila ada anak pula, dua kali pimpin. Nak jaga isteri lagi, jaga anak lagi. Bagaimana nak menguruskan sedemikian. Dan kita kena ingat, orang yang berani marah pada kita, siapa dia? Kalau kita ni CEO ke, pegawai besar ke, apa benda, siapa dia yang berani marah dengan dia? Isteri. Bahkan menteri pun, orang kata isteri je boleh marah dengan dia. Orang lain tak boleh marah. Contohlah. Ini kehebatan isteri. Tak ada realiti contoh. Kita tak kata dengan siapa-siapa, kita kata kita sendiri. Kita ni pendakwah hebat-hebat dah. Ceramah orang dengar belaka, menangis-nangis. Dah setengah juta tu. Balik, lambat balik sikit, kena kat pintu lagi. Ceramah orang lain pandang, bini kena. Bini pula kena, dia pula dengar ceramah balik kat rumah. 5 minit kena. Contohlah. Saya tak kerja kena. Jadi nak menghadapi kerana tak tahu perempuan macam mana dia jadi berani dengan suami dia. Kita pun heran juga. Bila orang tanya balik, kenapa awak marah saya? Sebab saya sayang dengan awak. Betul kau marah sayang. Betul tak? Muslimat kita boleh terima macam tu? Itulah hujah dia. Itu hujah dia. Dia kata, kenapa marah dengan suami? Dia kata, sebab saya sayang dengan dia. Orang sayang, orang gosok, bukan marah. Orang yang bimbang berlaku kecuaian dalam melaksanakan tanggungjawabnya sudah pasti akan bersikap berhati-hati dan mengambil berat terhadapnya. Kita tahulah kalau kita ni rasa tanggungjawab, habis waktu kerja balik rumah. Ketahanan menghadapi penderitaan dan bersabar kerana mendidik keluarga dan anak adalah sama kedudukannya dengan jihad fisabilillah. Alhamdulillah, hari-hari suami berjihad. Mana tak jihadnya? Bila orang marah kita sabar. Jihad tak jihad tu? Jihad. Nak pergi tempat mana-mana, tak dapat pergi, kena balik dulu, ambil visa. Dapat keizinan, baru kita pergi. Bawa sekali lah, apa susahnya. Ni setengah kita tak nak bawa isteri dia. Dia kata, biar dia duduk kat rumah, saya yang mari duduk sini. Tak boleh, kita bawa pergi tempat kuliah, tempat ceramah. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi kata, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahli. Antara dinar ni ringgit lah kalau zaman kita ini, yang kamu belanjakannya pada jalan Allah, dan dinar yang kamu belanjakan untuk membebaskan hamba, dinar untuk kamu mensedekah pada orang miskin, dan dinar yang kamu belanjakan untuk keluarga kamu, maka yang paling afdal ialah dinar yang kamu belanjakan untuk keluarga kamu.
Hadis ini riwayat Muslim. Sebabnya yang lain tu menjadi sunat, yang keluarga dia wajib. Itu puncanya. Kalau suami tak bagi nafkah pada isteri dan anak-anak, siapa yang nak bagi? Jadi pada kali wajib, maka dia lah yang paling afdal. Bila berlaku bertemu sunat dengan wajib, maka yang wajib itu didahulukan. Memadailah kepada kita ada 4 faedah berkahwin. Yang pertama nak dapat anak, yang kedua nak jaga diri daripada gangguan syaitan, yang ketiga menenangkan hati. Cuma yang keempat ni yang agak sukar untuk diterima oleh orang perempuan, sebab ada orang perempuan mengadu, dia kata kenapa saya ni jadi seolah-olah jadi bebanan, liability kepada suami. Dan memang bila sebut dalam kitab ni kata mu kena bersabar dengan karenah dia. Dan Nabi kita beberapa kali dalam hadis Nabi kata la yafruqu mu'minun mu'minatan. Jangan seorang suami itu benci, menghina isteri dia. In kariha minha radiya minha akhar. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia tak suka dengan satu perangai isteri, dia kena ingat yang baik banyak lagi. Isteri dia contohnya masak masya-Allah pandai sungguh. Apa menu pun dia boleh buat dah. Nak makan Cina boleh, Arab boleh, semua boleh. Tapi mulut tu sambil duk masak, duk marah ke suami. Dia kata dengar mulut dia tu. Kita guna mulut kita yang untuk makan hak dia buat. Selesai lah satu masalah. Dah. Ada suami, Masya Allah, masak tak apa, isteri, masak tak apa reti. Goreng telur kadang-kadang hangit. Tapi kalau masuk dalam rumah dia, macam istana. Dia punya tertib, dia punya bersih. Macam-macam. Jadi Nabi kata, kalau kamu tak suka satu perangai, satu akhlak, radhiya minha akhar, kamu kena tengok dalam sudut yang lain. Ini satu keadilan, tarbiyah, didikan yang Nabi beri. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam, tak adalah lebih motivasi daripada ini. Jadi maka kita akan jadi tenang. Allah, isteri aku ni macam ni banget. Tapi ingat baik-baik lagi tu. Barulah kita rasa ada keseimbangan. Allah, habislah kita dalam bab faedah. Kita berpindah pula kepada penyakit. Ya adalah, biasalah. Kalau ada faedah tu, adalah afat dia. Wa fi nikahi afatun. Terdapat beberapa penyakit dalam perkahwinan. Kahwin ni ada pula penyakit. Yang pertama, aqwaha, yang paling tinggi darjat dia, tidak mampu mencari rezeki yang halal. Jadi kita kahwin nak cari rezeki yang halal tak dapat. Ini ia akan merumitkan keadaan dan mungkin menyebabkan seseorang yang berkahwin mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini kalau dia salah pilih lah. Dia tahu dah isteri dia suka beli barang-barang yang mahal-mahal, suka tu suka ni, pergi pilih buat apa budak tu kan. Yang akhirnya terpaksa kena cari rasuah, kena cari apa nak cover balik keuangan yang tidak cukup. Tapi kalau cari yang baik-baik, tajuk insya-Allah dia pula bantu. Yang kedua, cuai dalam menunaikan hak-hak isteri serta tidak sabar dengan perangai dan kerenah mereka yang menyakitkannya. Kita tak didik baik, kemudian kita pula tak sabar. Ini suatu perkara yang sangat berbahaya kerana seorang suami adalah pemimpin dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap pimpinannya. Dia dapat isteri tapi tak didik dengan baik. Isteri selalu buat masalah. Keluar rumah tak minta izin. Keluar rumah tak mau tutup aurat contohnya. Semalam dalam ceramah saya semalam tentang sedikit tanggungjawab. Bila sebut tentang kezaliman seorang terhadap orang lain, jadi kita sebutlah pukul orang ni. Ada satu lagi zalim yang agak ketara zaman moden hari ni, iaitulah apabila isteri memamerkan tempat-tempat yang tidak halal dilihat oleh orang lain yang menjadi hak suami kepada orang lain. Ini satu kezaliman yang besar. Aurat dia boleh tengok suami dia je. Tapi kalau dia buka untuk orang lain tengok, bermakna dia telah melakukan satu jenayah dan kezaliman kepada suami sendiri. Mana tidak afak, tidak penyakit macam ni. Suami duduk di masjid zikir, tapi membenarkan isteri mendedahkan aurat kepada orang lain. Apa kita nak buat? Ini satu penyakit. Yang ketiga, apabila isteri dan anak-anak melalaikannya dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ni ada ceramah, kita nak pergi dengar kuliah contohnya. Isteri dengan anak pula ada parti ke dia panggil, pesta-pesta.
hotel yang saya duduk semalam, Allah, ada pesta apa tak tahu, pelik. Semua orang berpakaian pelik-pelik berlaku. Tengok orang Melayu pun pelik, orang Cina, India, semua pakaian pelik. Saya kata ni bangsa apalah, tak tahu. Tak nak sebutlah nama hotel, pergi cari sendirilah. Pelik. Kena lagu ni berat kita. Jadi halangan nak berzikir yang ada. Kita kan lepas subuh ada zikir, lepas salat asar ada zikir petang. Oh, dia orang duduk malu. Cepat ni, tak boleh. Nak pergi Allah. Kerana itu siang dan malamnya dihabiskan dengan berseronok bersama mereka, hatinya tidak dapat meluangkan masa untuk berfikir dan beramal untuk hari akhirat. Ini di antara afat ataupun penyakit-penyakit, tapi penyakit ini insya-Allah penyakit yang tidak besar sangat kalau dapat kita menanganinya dengan cara yang baik. Inilah himpunan faedah dan juga penyakit perkahwinan. Untuk menentukan sama ada seorang itu lebih baik berkahwin atau tidak, dia perlu mencerminkan dirinya dengan faedah dan penyakit. Letak senarai faedah, letak senarai penyakit. Ia bergantung kepada setiap individu. Sekiranya penyakit tersebut tiada, bahkan akan lahir faedah dalam dirinya, seperti memiliki sumber harta yang halal, berakhlak mulia, dan pada waktu yang sama dia adalah pemuda yang berhajat untuk meredakan runtunan nafsu syahwat, serta memerlukan orang yang membantunya menguruskan rumah tangga. Tidak syak lagi bahawa ketika itu berkahwin adalah lebih afdal kepadanya. Ini dipanggil fiqh al-muwazanah. Fiqh membuat penilaian. Yang mana mudarat dua ni? Sekiranya faedah-faedah ini tiada, bahkan boleh menimbulkan pelbagai penyakit pula, maka membujang adalah lebih afdal. Balik timbang betul-betul ni. Persoalan ini khas kepada seorang yang tidak berhajat berkahwin. Jika dia berhajat, dia mestilah berkahwin. Tak boleh tangguh lagi lah. Habislah kita akan berpindah pada faslun fi tibil ishrah. Fasal pada pergaulan yang baik. Bila kita berkahwin, bermakna kita ada kawan. Ada kawan dan ada teman hidup, dan isteri adalah kawan, bukan hamba. Untuk mendapatkan pergaulan yang baik, seorang calon isteri adalah memiliki beberapa ciri berikut. Dalam kitab dia ni bagi 10 ciri. Kita tengok dulu setakat mana yang mampu. Kalau tidak, kita didiklah setakat mana yang boleh. Macam ada seorang kawan saya, dia nak kahwin, dia bagi 10 kepada mak dia, suruh cari. Cari tak jumpa, cari sampai 2 tahun dia tunggu tak jumpa. Akhir sekali dia pergi jumpa mak, dia kata, "Mak, saya cancel semua syarat saya yang lepas. Saya nak tinggal 2 je syarat. Yang pertama orang perempuan. Yang kedua akhlaknya baik. Cukup. Lain tak usah." Pasal dia puas tunggu, mak dia cari nak tip, nak tanda yang 10 tak jumpa. Akhir kali dia kata, "Mak, ginilah, asalkan dia perempuan dan orang yang sesuai dengan saya cukup lah. Jangan duk fikir banyak." Mak dia kata, "Kalau lagu ni lama dah pun boleh kahwin." Habis benda dia cek belaka. La ilaha illallah. Pelik-pelik orang ni. Nanti kalau ada masa kita cerita lagi syarat-syarat yang pelik tadi. Kalau tak ada, kita berhenti setakat tu. Saya tengok gini kepala. Masa saya muda lagi tak kahwin. Kata kalau lagu ni semua orang buat syarat atau dunia ni, ramai orang tak kahwin. Yang pertama, ad-din, agama. Tengok orang ni ada agama ke tidak. Ini yang paling penting sekali dalam hidup kita ni. Ini adalah perkara yang paling asas, kerana sabda Nabi SAW yang bermaksud, "Alaika bizatid din," adalah kamu memilih perempuan yang beragama, yakni berpegang dengan ajaran agama. Beragama, semua orang agama. Orang Melayu, Malaysia, semua agama Islam. Dia tak semayang semua hidup sampai hari ni pun, alhamdulillah, kad pengenalan dia Islam. Itu di antara keindahan Islam di Malaysia. Nasib baiklah tu. Kalau tak tulis, berat gitu. Kalau perlembagaan tidak tulis Islam dalam kad pengenalan ni, saya ingat bilangan orang Islam di Malaysia berapa ramai? Tak ramai. Yang berani declare dia sebagai seorang Muslim, tak ramai. Sebab rugi kalau istihar, rugi. Banyak kan tempat di Malaysia ni Islam dilarang masuk, dia nak masuk. Sekiranya dia tidak mempunyai asas agama yang kuat, dia akan merosakkan agama suaminya, bahkan boleh membebankan si suami. Ini berat kita ni.
Apatah lagi sekiranya isteri terlalu kuat cemburu. Ni mana nak cek macam mana? Belum kahwin lagi. Sudah pasti menimbulkan kekacauan dan mengeruhkan suasana kehidupan. Jadi cemburu kena ada, tapi melampau dalam cemburu itu masalah. Melaka bunyi telefon, angkat, dengar suara orang perempuan, marah dah. Siapa? Jadi semua benda kena lapor dengan dia belaka. Teruk kita. Saya kadang-kadang tak berani nak angkat telefon ni, takut orang perempuan. Kalau duduk kat rumah suruh isteri angkat. Ya, angkat. Orang tanya soalan, jawab lah kata. Tanya ada soalan. Biasalah kadang-kadang orang perempuan sifat dia ada sifat cemburu. Yang tak ada cemburu tu bukan orang dah tu. Pasal tu di antara larangan dalam Islam ni, kalau tengok dalam buku keindahan Islam kita tu, dalam bab larangan makanan, di antara makanan yang tak boleh makan iaitulah babi. Sebab babi ni binatang yang tak ada cemburu. Orang yang makan binatang ni dia tak ada cemburu. Sampai masuk pintu dewan perhimpunan mana-mana, tak ada masalah. Isteri pergi kiri, suami pergi kanan, tukar dengan orang lain duduk dengan dia. Dia tengok je, tak ada masalah. Kesan babi. Pasal tu saya takut tengok hari ni dalam buku halal haram yang dikeluar oleh pengguna tu, banyak dia kata dalam makanan kita hari ni ada unsur khinzir. Tuduhan yang dia buat. Tapi oleh kerana kita tak pasti benda tu ada, tak haram kita makan. Kecuali kita pasti. Tapi kalau ada sungguh tempias masuk tanpa izin ni, sebab kita tengok hari ni macam perasaan cemburu ni macam tak ada. Ayah tengok anak jalan dengan orang lain pun tak apa, kawan dia. Jadi macam orang panggil mati rasa. Tahu mati rasa? Perasaan sudah tidak ada. Orang mati rasa orang kebas. Orang cocok pun tak sakit, iri pun tak ada masalah. Perasaan keagamaan dalam bab isu ni sudah tidak ada. La ilaha illallah. Jadi kalau ambil perempuan yang tidak ada agama, akan menyusahkan suami dia. Kalau suami tak ada agama pun susah juga isteri dia, kan? Jadi dua-dua kena ada agama. Yang kedua, berakhlak mulia, husnul khuluq. Ini kerana akhlak yang buruk lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Jadi kena tengok akhlak. Akhlak ini memang penting. Yang ketiga, tubuh badan yang menarik. Tengok, adik dia ni sebut belaka. Ini juga dituntut kerana ia mendapat mengukuhkan perkahwinan. Oleh itu syarak memerintahkan supaya melihat perempuan yang ingin dipinang. Nak tengok orang perempuan, nak kahwin dia, pergi tengok dulu. Jangan tak tengok. Setengah golongan, mereka tidak melihat kepada kecantikan kerana mereka berkahwin bukan untuk berseronok. Ini orang peringkat lain ni. Diriwayatkan bahawa Imam Ahmad rahimahullah telah memilih seorang perempuan yang juling matanya, walaupun perempuan tersebut mempunyai saudarinya yang lebih cantik. Dia kata dua orang adik, ambil hak ni, udun. Dia ada matlamat lain. Sebab dia ni boleh jadi ramai orang pergi rumah dia. Jadi kalau ambil yang cantik sangat, orang tu tengok isteri dia, tak tengok dengan dia. Saya tak kata Imam Ahmad ni, anggap apa ni, andaian saya, kalau ada orang bersifat sedemikian, jadi orang tak fikir dah, lawa dia tu, dah orang tengok dia, bukan tengok isteri. Pasal itulah kalau kita buat besar-besar, jangan cari PA kita yang comel-comel. Orang yang tak tengok kita, tengok dia. Jadi dia kata bos tak ada pun tak apa, PA dia lah. Itu masalah dia. Walau bagaimanapun fenomena ini jarang berlaku kerana kehendak Naluri manusia adalah sebaliknya. Jadi saya tambahlah, saya nak syarah sikit bab yang ketiga ini. Tak boleh kalau anak nak kahwin, biar anak yang tengok, bukan mak bapak yang tengok. Ini tak. Anak dia berkenan. Orang Kelantan kata mati ke diri dah minat ke budak ni. Mak ayah dia, tak comel dia tu. Saya kerana saya tanya mak dia, mak cik nak kahwin ke anak kahwin? Dia kata anak nak kahwin. Dah, apa yang sibuk awak tu? Dia berkenan, mata dia. Dia comel tak comel seorang manusia ni seperti kita pergi kedai kain. Kedai kain, kita suka dengan warna ni. Oh, lawa. Warna ni. Ataupun kita, kain lagu ni. Siapa tak minat? Kita letak je, mari orang belakang masuk. Masya Allah, 10 kedai dah saya cari. Inilah kain yang saya nak. Terkejut kita tak? Aku tengok pun tak mahu, dia kata 10 kedai dia cari. Itu saya. Pasal tu saya tengok. Saya ni kadang-kadang suka bergurau dengan kawan-kawan. Tengok, dua orang mari, suami isteri. Saya jatuh, Masya Allah, jauh jarak comel suami dengan bini dia.
Dia mari, happy berjalan dua tu, cakap depan kita ni, tanya masalah. Mana dia duduk dua tu, kata orang sangat bahagia kita nampak. Kita pada hati detik-detik, lagu manalah dia ni boleh pilih kawan. Tapi dua tu nampak bahagia. Pasal itulah saya buat kesimpulan bahawa masalah memilih isteri, kita kena suruh pilih siapa anak yang nak kahwin tu pilih. Dalam bab rupa. Tapi dalam bab akhlak, dalam bab agama, itu tanggungjawab kita sama-sama. Tapi dalam bab rupa, jangan campur tangan. Kuasa besar, PBB, mak ayah ni, jangan campur tangan dalam bab perkahwinan anak. Saya jumpa seorang, ada kedua hari ni. Mak dia nak tukar dengan seorang lagi. Dia kata, Ustaz, nasihatlah ke anak saya ni. Tak comel dia cari tu. Hak ni lawa lagi. Hak dia jumpa ni, comel lagi. Saya tanya direct depan mak dia. Saya kata, boleh tukar? Dia kata, Ustaz nak suruh saya hantar kat mana pun boleh. Mak nak suruh saya pergi mana boleh. Tapi nak tukar ni, tak. Tengok, semangat dah dia tu. Saya tengok, memang tak comel sungguh. Pada pandangan saya. Tapi anak dia kata, Ustaz, dalam bab hak nisa, tolonglah. Saya minta maaf, saya tak nak dengar kata Ustaz. Sebab dia nak ke budak tu. Saya cakap, makcik, teruskan. Sebab dia dah berkenan. Alhamdulillah. Dapat kahwin dan kemudian satu kes saya tak tahulah celupa mulut kat mana tahu. Bila saya cakap mana-mana orang yang nak kahwin, kalau ayah dia halang, bawa saya nak pergi berunding dengan ayah dia. Lepas pada tu keluar dalam YouTube ramai yang telefon. Dia kata, Ustaz kena pergi juga ke mana pun sebab ayah saya memang tak bagi. Kalau cari pasal aku. Kalau kita kenal ayah dia boleh juga bincang. Kalau orang tak kenal nak bincang macam mana? Ni pun jangan dia buatlah. Saya duk cari percasaan dengan budak-budak ni. Memang dia ambil kesempatan. Jadi isu yang ketiga ni, naluri manusia tak sama. Nasihat saya kepada ibu bapa supaya jangan tekan sangat anak-anak apabila mereka nak kepada orang tertentu dalam bab rupa, dalam bab agama boleh bercakap. Budak ni memang tak semayang, budak ni memang tak, jadi boleh kita tekan di situ. Tapi dalam bab rupa, dia sendiri yang menentukan sebab dia yang nak kahwin. Yang keempat, mahar. Khifatul mahar, mahar yang sederhana. Sa'id Ibn Musayyib telah mengahwinkan anak perempuannya dengan mahar hanya 2 dirham zaman tu. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, janganlah kamu berlebih-lebihan atau keterlaluan dalam masalah mahar perempuan. Sebagaimana kita tak nak jual anak kita, kita juga jangan letak anak kita terlalu tinggi mas kahwin. Tapi mas kahwin orang Malaysia, orang di luar ni lain. Kita orang Kelantan, yang kita akad tu 10,000, 5,000 itu, tu ya, tak ada hal lainnya. Kat sini, masa akad berapa? RM80. Masa nak bagi tu, nak minta RM20,000. Itu main-main dengan dia tu. Sepatut akad tu lah kita nak bagi dengan dia ni. Ada pula mahal dengan mas kahwin lain-lain pula. Pekoh mana dia ambil? Dia boleh kahwin. Ni tak masuk lagi. Ni baru mahal baru dia. Kita bincang buat mahal dulu. Ambil mahal yang tak usahlah menyusahkan. Kadang-kadang pelajar, orang ni baru tamat belajar kan. Nak suruh bagi 20,000 mas kahwin. Habis nak ambil mana duit orang tu? Memang zalim. Zalim pada anak perempuan sendiri. Budak ni pula terpaksa main TST kat belakang. Awak bagi je mak nak berapa. Lepas je akad nikah saya transfer balik duit. Tak sampai esok. Masuk dalam bilik buka internet, ambil balik duit awak 10,000. Selesai masalah. Mak dia minta esok, tak ada dah mak, saya sedekah ke suami saya. Tapi akad nikah dah selesai kan. Dia mengamuk cara mana pun, bahkan dah beres. Bagi orang tua tu. Sebagaimana makruh pihak perempuan melampau dalam menentukan kadar maharnya, demikianlah juga pihak lelaki makruh bertanya tentang harta yang dimiliki oleh pihak perempuan. Jangan bertanya, mu nak banyak ada harta apa? Al-Imam As-Sawri berkata, apabila seorang laki-laki berkahwin dan berkata, manakah harta yang menjadi milik orang perempuan, ketahuilah dia adalah pencuri. Jadi dia kahwin dengan kita kerana kita ada harta banyak, jangan ambil orang ni. Ni los, dia panggil los di mana? Pencuri. Tapi zaman kita hari ni masalah je lah. Kalau bila orang mari tanya anak, dia akan tanya dulu, dia tak tanya semayang ke tak. Dia tanya berapa pangkat. Tu yang orang buat cerita. Ada seorang ni pergi nak pinang anak orang ni. Orang tengah ni main sikit. Dia kata, kerja apa ni? Pengantin nak pinang anak saya. Dia kata kerja pomen. Tahu pomen? Mekanik.
Dia berbetis kata, wah, mana boleh anak saya habis you. Pomeh mari nak minta anak dia. Jadi nampak sangat dia ni kebendaan. Jadi makcik ni pun pergi cari dalam kampung yang sama anak budak perempuan lain, minta diterima. Hari kahwin, tengok anak budak ni lelaki ni mari, kereta besar, baru dia tanya balik, budak tu pomeh baik kira apa? Dia tak tanya awal tadi. Dengar aja nama pomeh ni, terus reject selalu. Oh, dia kata, makcik tak tanya. Kalau tanya, saya jawab. Dia bukan pomeh biasa, bukan baiki basikal. Dia pomeh kapal terbang. Rupanya engineer kapal terbang. Gaji 10,000 lebih. Dia kata, tak bagi tahu awal-awal. Dia kata, saya nak tengok otak awak ni. Awak nak kahwin anak ni dengan orang baik ke nak kahwin dengan duit dia? Kena dengan dia. Kita kena buat juga sekali-sekala macam tu tak? Pasal itulah saya dengar ada satu cerita kawan saya tu. Dia nak pergi Pinang, kawan dia ni nak pergi minta budak ni bawa teksi. Dia bawa teksi dia pergi. Aduh pula. Ngacau sungguh. Tapi yang perempuan tu dah tahu dah dia ni habis universiti, dia kata dia berlakon, dia bawa teksi. Tapi nak tahu ayah dia boleh terima ke tidak mari dengan teksi ni. Kita kena buat sekali-sekali tak? Dia bawa teksi, kita takut kata, "Pakcik, saya minta anak awak driver teksi." Tanya dulu. Saya bukan sebagai driver, saya tokek teksi baru dia tahu kan. Yang kelima ni Al-Bakarah, iaitulah anak cari untuk orang yang mula-mula, yang muda-muda ni cari anak dara. Syarat menuntutkan kerana ia akan menyuburkan perasaan cinta. Dia panggil orang yang belum ada pengalaman. Kemanjaannya terhadap suami adalah lebih kuat berbanding dengan seorang janda. Janda dia buat perbandingan susah kita. Lain macam ni. Tak. Dulu biasa naik kereta BMW contohnya. Sekarang ni naik kancil je. Boleh banding. Itu bahaya juga tu. Tapi tak salah. Cuma dipanggil aulawiyat ni. Hasilnya akan termeterailah kasih sayang. Naruri manusia secara semula jadi akan merasa lebih mesra dengan orang yang baru kali pertama mahu berjinak dan bermesra. Kasih sayang suaminya kepadanya akan menjadi lebih sempurna kerana naluri kebanyakan manusia tidak menginginkan wanita yang sudah disentuh oleh orang lain. Jadi ini sebaiknya macam itulah. Kerana Nabi kita sebut halla bikran tuda'i muka. Nabi kata bila Jabir kahwin dengan janda, Nabi kata halla bikran, kenapa tak kahwin dengan anak dara? Jabir kata masalah Rasulullah, sebab ayah saya mati tinggal anak adik-adik kecil-kecil. Jadi kalau saya kahwin yang sebaya yang dia kata jadi kawan pula. Akhir sekali tidak dihormati. Maka dia kahwin yang sudah berumur lebih baik sebab dia kata budak ni dihormat kepada mak tiri dia. Jadi ada sebab-sebab lah yang tersendiri kan. Tapi kata di ahli syair, mal hubbu illa lil habibil awwali, cinta itu sebenarnya lebih kepada yang kali pertama yang dia jumpa itu. Saya main falsafah pula gitu. Cinta pandang pertama kata orang kafir dah. Baik. Berapa dah kita? Yang ke-6. Hendaklah kahwin antakuna waludan, hendaklah kahwin wanita yang subur, yang ramai anak. Jadi kita tengok keturunan dia subur, tapi tak semesti juga. Berapa ramai orang yang mak dia ramai anak, tapi sampai giliran dia tak ramai. Kita dah bincang di awal tadi. Yang ke-7, an-nasab, iaitulah keturunan, iaitu dari keluarga yang beragama dan baik. Ini penting. Keturunan ni kena tengok juga, sebab dia akan turun. Masalah keturunan ni kena tengok dalam, boleh cerita ke ni, dia ada keturunan yang penyakitnya akan turun. Beberapa jenis kategori. Di antaranya penyakit gila babi. Hak ni akan ada dalam orang bawah nanti, akan ada yang ni. Jadi kalau ada hak tu, kena pergi tanya doktor lah, serius ke tidak ni. Yang biasa ada keturunan ni, orang penyakit, tak payah sebut aku deh, takut sensitif sangat. Penyakit asma, biasa dia akan turun. Ada seorang kawan saya, dia kahwin, isteri dia tu asma. 5 orang anak, 4 daripada anak dia kalau berjalan bawa tong gas untuk sedut dia punya. Saya kata apa benda ni? Hari raya tu tarik benda tu. Pada raya kat Madinah musim sejuk. Dia kata semua anak aku asma. Yang curi mata biasalah kot, curi mata. Sebab kepala si cakap macam ni tu.
Kalau dulu pun cakap juga. Yang cermata pun saya ingat memang dia akan turun. Anak-anak dia pakai cermata habis. Tapi cermata zaman moden ni satu orang panggil gaya hidup ya kan. Yang ketujuh, keturunan ni iaitu dari keluarga yang beragama yang baik. Jadi nasab tu memang ada kesan. Yang ke-8, dia seorang yang asing. Asing di sini bukan makna orang luar, foreigner dah. Maksud asing ni bukan daripada keluarga. Sebaik-baiknya kita kahwin ambil orang lain yang tak ada keturunan yang kita. Sebab kalau kahwin yang keluarga kita, sepupu ke orang yang dekat, dia memang keluarga kita dah. Dan kalau berlaku clash nanti, putus keluarga, banyak cerita. Tapi yang kahwin dah tu terus kan, jangan buat masalah. Ustaz. Jika lelaki disuruh melihat perempuan yang ingin dipinangnya, wali pihak perempuan pula dituntut agar melihat aspek keagamaan, akhlak dan keadaan laki-laki yang meminang. Ini kerana dengan perkahwinan, wanita akan dimiliki dan dikawal oleh suami. Mana kita nak serah anak kita ni, biarlah orang yang beramanah. Sekiranya si wali mengawinkan anaknya dengan suami yang fasik, wal'iyazubillah, atau ahli bid'ah. Kita tengok hari-hari orang ni nak selawat duk bergendang contohnya. Ataupun nak berzikir bawa gitar mari. Zikir subhanallah, alhamdulillah, main gitar. Banyak tak banyak hari ni? Atau apa sajalah, hari-hari duk buat benda pelik-pelik. Dia telah melakukan satu kesalahan yang besar terhadap anak perempuannya dan juga ke atas dirinya sendiri. Kita tahu dah orang ni tak semayang. Nak serah anak kita kepada orang tak salat, apa yang kita nak buat? Nak serah anak kita kepada kaki judi, orang yang memang macam tu perangai dia, boleh kenal lah. Seorang lelaki telah berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, dia kata, orang-orang macam manakah yang patut aku kahwinkan dengan anak perempuanku? Beliau berkata, orang yang bertakwa kepada Allah. Mengkahwin anakmu kepada orang yang bertakwa. Jika dia menyayangi isterinya, dia akan memuliakannya. Jadi kalau dia sayang, dia muliakan isteri dia. Tetapi jika dia memarahinya, dia tidak akan menzalimi. Kalau dia marah pun dia tak zalim pada isteri. Hari ini masalah zalim pada isteri, Allahu Akbar, cukup dahsyat. Pergilah dengar dekat mahkamah. Kalau tak ada kerja, pergi duduk tunggu dekat mahkamah syariah pagi-pagi. Masya Allah, memang dahsyat. 3 tahun, 4 tahun kena gantung. Orang panggil gantung tak bertali. Tak tahu gimana suami. Suami ada, tapi tak hirau dengan isteri. Itulah saya kata, kalau kamu tak nak dengan dia, cerai kan. Dia boleh kahwin dengan orang lain. Ramai lagi orang yang berpeluang untuk kahwin. Tapi kalau dia gantung macam ni, nak kahwin orang lain pun tak boleh. Suami pun ada macam tak ada. Bahkan macam-macam penyiksaan yang dia buat lagi. Jadi kepentingan kita kahwin ni bukan daripada kalangan keluarga ini. Orang yang asing maknanya orang yang bukan dari kalangan keluarga. Itu cantik sebab nak merapatkan ukhuwah orang lain. Bahkan ada setengah orang ni bila dia kahwin, sebuah setengah kitab lah hurai. Dia kata kalau kahwin dengan orang dekat sangat, dia tengok muka budak ni, dia ingatkan makcik dia. Kena kahwin, jadi dekat, yang menyebabkan kurang dia punya semangat. Baiklah, ini habislah kita. Kita berpindah pada faslun fi adabil muasyarah. Fasal adab pergaulan dengan isteri, suami isteri. Yang pertama, tanggungjawab suami. Lepas tu kita bagi tanggungjawab isteri pula. Seorang suami adalah menjaga kesederhanaan dan adab-adab dalam 12 perkara. Allah, banyak ni. Yang pertama, mengadakan walimah. Kalau kahwin, mesti buat kenduri. Tak boleh senyap-senyap. Walaupun kahwin di Thailand, kena kenduri juga kat sini. Orang tak tahu kalau tidak. Mai bila kahwin dia orang ni? Nampak duduk berjalan dua tu. Itu menimbulkan fitnah dan menimbulkan masalah. Hukumnya adalah sunat. Tapi jangan sampai mereka pembaziran yang ini buat. Bukan majlis kahwin tu besar yang menyebabkan kita akan ada dalam kertas yang kita bagi tu, tidak ada ni. Ada majlis kahwin kan. Tu sebarkan dan boleh direngkaskan. Kalau gaji pula tambah yang ni pula tanggungjawab. Yang kedua, berakhlak mulia ketika bersama isteri. Ni jangan setengah orang tu balik rumah, Masya Allah, pendiam, tak pernah cakap. Tapi kalau di luar rumah dengan kawan-kawan, dengan friend,
Tambah-tambah dengan yang perempuan pula. Tak habis hari dia, kata orang. Bercakap siang malam. Ada je tajuk nak cakap. Dengan isteri nak gurau sekali pun tak mahu. Tidur je dekat dia. Tapi tak ada komunikasi, tak ada apa ni, tak ada interaksi, cara buah-buah ke apa dia. Dan bersabar menghadapi kerenahnya yang lahir dari kelemahan akalnya. Minta maaf lah. Setengah orang dia salah faham. Dia kata orang perempuan kurang akal. Bukan maksud kurang akal, tak cerdik. Bahkan kalau kita tengok murid-murid kita di kolej di mana-mana hari ni pun, yang skor tinggi ni perempuan. Yang lelaki tu sedut lah. Memang rajin punya lelaki ni. Rajin berjalan. Yang perempuan boleh tinggi. Betul tak? Tapi bukan maksud akal tu, keputusan dia nak buat tu. Kalau bagi dia berat, pasal itulah Allah Ta'ala tak beri orang perempuan ni cerai suami. Kalau bagi, berat lagi. 10 mahkamah pun tak cukup lagi. Hari-hari lambat balik sikit, SMS, saya cerai dah awak. Suami kata aku nak pergi tidur mana malam ni kena cerai dengan isteri. Allah Ta'ala bagi akal dia orang ni, pemikiran dia, keputusan yang dia buat tu kadang-kadang gopoh, nak cepat. Jadi bagi ke suami pun ada juga masalahnya, tapi lebih kurang daripada kalau bagi pada perempuan. Dalam hadis sahih Nabi kita sebut, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'la fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira. Bergaulah dengan baik terhadap golongan wanita, yakni para isteri. Berkawan baik-baik dengan dia. Mereka itu dijadikan daripada tulang rusuk. Ini masalah. Adih ni betul kau orang perempuan ambil daripada tulang rusuk. Zaman dulu orang pergi cek berapa tulang kanan, berapa tulang kiri. Kalau ada kurang, bermakna satu telah diberi pada orang perempuan. Waktu saya tahqiq kitab Al-Matlabul Ali itu, fi Syarhi Wasit Al-Ghazali, ulama bahas panjang dalam ni. Saya buka banyak kitab. Kadang-kadang kita senyum tengok. Dan keputusannya orang perempuan ni bukanlah ambil daripada tulang rusuk laki-laki yang buat, tapi ada bandingannya di sini. Nabi kata apa? Yang paling bengkok adalah yang paling atas. Tulang rusuk yang paling melengkung kuat tu yang di atas. Sekiranya kamu membetulkannya, dia akan patah. Sekiranya kamu membiarkannya, dia terus-menerus dalam keadaan bengkok. Oleh itu bergaulah dengan baik terhadap mereka. Jadi hadis ini lebih kepada bandingan. Orang perempuan ni sifat dia macam tu, tak betul straight, dia ada bengkok. Jadi kalau tak tahu dah jalan yang ada melencong, ada kona, mu jangan duduk pergi betul, naik bukit lah kita. Betul tak? Kena jalan macam ni. Kita tahu dah panggil perempuan ni suka merajuk, suka dipuji-puji contohnya. Suka apa lagi? Jawab je lah, saya nak tambah kat sini. Senang lah kata. Senang kita bagi tahu kat depan ni kan. Jadi suami kena ikut jalan dia, jalan dia. Jangan, Nabi kata, kalau mu betul kan, patah. Tapi ikut pun jangan sampai kita termelengkung sekali dengan dia. Mana dalam perkara-perkara yang boleh ditasamu, ditoleransi, ikut itu kerana isteri. Sebab itulah Allah Ta'ala izinkan Nabi kita kahwin lebih daripada 4 orang. Cuba baca dalam buku tentang isteri Nabi, semuanya daripada pelbagai latar belakang. Ada yang umurnya sudah lama sikit, ada yang muda, ada yang tinggi pendidikan, ada yang biasa. Sebab nak suruh Nabi kita tahu semua perangai orang ni, maka Nabi kita mengeluarkan nasihat-nasihat dia berdasarkan pengalaman yang dia ada. Sebab tu ustaz ni kalau kahwin seorang je, pengalaman dia cukup rendah. Nak cerita tak boleh, dia tak tahu satu tu saja. Dia tak boleh nak hurai banyak dah. Ketahuilah bahawa berakhlak mulia terhadap isteri bukan hanya dengan tidak menyakitinya. Bukan kata tak tampar bini, tak kutil dia, itu tak. Bahkan bersabar menghadapi segala kerenahnya yang menyakiti hatimu, serta bersikap lemah lembut ketika dia dalam keadaan tidak sabar dan marah itu, tidak sedar dan marah. Jadi bila dia marah, kita senyum. Kalau lawan juga, patah tak patah. Sebab tu Nabi kata, mu jangan duduk betul benda yang memang dah bengkok. Jadi kalau dia marah, kita senyum. Lepas dia senyum, pergi bercakap dengan dia pula. Nak marah secara mana suami dia? Contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Umar meriwayatkan bahawa isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuntut sesuatu daripada baginda, dan salah seorang daripada mereka pernah meninggalkan baginda selama sehari semalam. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanganinya dengan cara yang sangat bijaksana dan sangat penuh hikmah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bermain-main dan bersedar gurau dengan isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba dengan Aisyah. Nabi kita berlari. Belum berlari. Kita setakat kahwin ni pernah dah pergi jogging sekali, belum berlari dengan isteri. Tak lagi. Pagi esok pergi kat KLCC tu. Dia kata, "Mana ni? Nak ikut sunnah Nabi ni." Dia kata, "Dah tua baru ikut sunnah Nabi nanti pula kita ni." Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa bergurau senda dengan isteri-isterinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, Nabi kata, "Halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka." Bukankah lebih baik jika kamu pilih anak dara yang mana kamu boleh bermain-main dan bermanja dengannya, dan dia juga bermain dan bermanja dengan kamu? Hadis ni saya sebut dah cerita tadi. Jabir kata tak boleh Rasulullah, sebab bapa saya meninggalkan anak yang ramai yang masih lagi budak-budak. Jadi kalau ambil isteri yang setara dengan orang juga, jadi friend dia. Yang keempat, hendaklah senda gurau tersebut berlaku secara sederhana dan pada kadar yang sewajarnya. Jangan keterlaluan sehingga boleh menghilangkan kehebatannya di mata isteri. Bergurau sangat pun sampai isteri tak takut, susah juga kita dah. Orang lain yang takut kan kita, isteri tak takut. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa beliau telah memarahi sebahagian daripada pegawai-pegawainya. Dia marah, tegur. Lalu isterinya berkata, "Wahai Amir Mukminin, apakah kesalahan yang kamu dapati padanya?" Isteri ada campur tangan sikit. Umar jawab, "Wahai musuh Allah, apa kena-mengenanya kamu dengan orang ini? Mu nak campur urusan aku? Tak payah." Jadi Sayyidina Umar tegur isteri, jangan campur hak pentadbiran, jangan campur hak syarikat dan sebagainya. Semalam bila saya sebut di antara tanda kiamat, isteri menyertai perniagaan dengan suami. Ramai orang tanya, macam mana ni Ustaz? Sekarang ni partner-partner semua suami isteri. Kata, apa salah? Itu alamat kiamat saja. Kan? Alamat kiamat. Ada benda yang salah, ada benda yang tak salah. Jadi alamat kiamat dalam bab ni tak salah. Lepas tu ada orang bagi maklumat, dia kata betul. Kalau orang terlibat dengan MLM, tahu? Kalau isteri masuk dulu, suami mesti di bawah dia. Downline dia panggil. Memang dia kembar sekali dua tu. Saya kata memang alamat kiamat ni jadi dah. Tapi itu termasuk dalam 84 perkara yang kecil. Yang besar, yang tak berlaku lagi, daripada 85 sampai 131. Itu belum lagi. Yang besar 10 perkara itu dah lagi, lambat lagi. Jadi dia kata apa? Kamu cuma alat permainan yang akan ditinggalkan selepas digunakan. Ya Allah. Jadi tengok di bawah ni. Nombor 2 nota kaki. Muhakkik kata terdapat perbincangan di kalangan ulama sama ada riwayat ini sabit ataupun tidak. Ada lagi dipertikaikanlah. Sekiranya sabit daripada Umar, perkataan wahai musuh Allah itu sebenarnya adalah satu ungkapan kebiasaan orang Arab yang tidak bermaksud apa-apa. Macam Nabi kita bila sebut taribat yadaka, maknanya usap tanganmu, itu bukan doa bagi dia. Orang Melayu pun ada cakap lah, bila kawan-kawan dia kurang dia, oh celaka dia tu. Apakah maksud celaka? Celaka tu mana nak merusakkan dia, ataupun satu kata-kata yang malam bentuk spontan. Itu dia panggil, ada tak gitu? Celaka. Itu bahasa kita yang tidak menunjukkan kepada doa. Yang kelima, sederhana dalam cemburu, iaitu tidak sampai mengabaikan perkara-perkara prinsip dan tidak pula berlebih-lebihan sehingga berburuk sangka. Janganlah. Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang seorang suami pulang secara mengejut pada waktu malam tanpa memaklumkan kepada isterinya terlebih dahulu. Jadi isteri pun janganlah itu sangatlah. Bila kita dapat keizinan keluar daripada rumah ni kak, habis benda. Guna saja kesempatan yang ada. Nak pergi makan pun keluar dengan kawan pejabat. Yang tak ada kena-mena dengan pejabat pun dipejabatkan juga. Itu jadi masalah. Sebab kesian. Suami yang mengizinkan isteri pergi bekerja, keluar daripada rumah setakat yang diperlukan. Tapi kalau isteri mengguna lebih daripada hak itu dan suami membiarkan, suami akan tergolong dalam golongan yang dayus. Kesian, dayus la yadkhulul jannah. Dalam hadis, orang dayus tak masuk syurga. Jadi apakah kita nak campur suami sendiri dalam neraka? Yang ke-6, bersederhana dalam memberi nafkah, tidak terlalu boros dan tidak pula terlalu kedekut. Seorang suami tidak seharusnya mementingkan dirinya sendiri ketika menikmati makanan yang baik dan enak tanpa mengajak ahli keluarganya menikmatinya bersama.
Ini kerana ia boleh menyakiti hati mereka. Zaman sekarang ni saya tengok ramai pemain-pemain Facebook ni, bila dia makan, ambil gambar. Restoran sekian-sekian, tunjuk makanan. Bagi saya, kalau saya tak kata haram pun, perbuatan ini tidak baik. Nabi kata, kalau kita masak makanan yang berbau di rumah kita, kena tambah kuah, sebab kena bagi pada jiran tetangga.